kau akan jumpa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita bertemu lagi pada malam ini, sambung kuliah kita petang tadi. Dan petang tadi adalah merupakan kelas kita yang ketiga dan malam ni adalah yang keempat. Ada sahabat bertanya, bila pula yang keempat ni Ustaz? Sebab kita bermula malam tadi dan kelihatannya ada juga yang muskil. Apa muskilnya? Ada sedikit kekeliruan. Kenapa start dengan nombor 4 ni dah masuk jauh sangat? Banyak ke? Laju ke? Tidak begitu. Saya ambil tengah. Sebab tu saya sebutkan dalam poster yang saya buat. Poster tu saya buat sendiri. Kan? Saya sebut dekat situ siri kuliah lanjutan. Saya tak mulakan daripada awal matan Jurrumiyah. Saya tak mula daripada awal. Sebaliknya saya ambil daripada yang saya terakhir saya ajarkan para pelajar di Pusat Bahasa Arab Yayasan Bushra, sebuah pusat pengajian bahasa Arab untuk anak-anak hufaz lepasan tahfiz Al-Quran yang selesai 30 juzuk di Shah Alam. Pengurusi dia yang berbahagia Ayanda Tuan Haji Adi Negara. Kalau berhasrat, ada yang berhasrat untuk menyalurkan sumbangan kepada para hufaz yang belajar sekarang di sana, bolehlah berhubung dengan saya insya-Allah. Baik. Ini adalah siri yang keempat lah. Saya kata siri yang keempat. Apa siri yang keempat tu? Malam tadi kita belajar isim mufrad. Awal pagi tadi dalam jam 11 saya rasa kita belajar tentang isim musannah. Dan petang tadi kita belajar jamak. Malam ni kita akan belajar juga tentang jamak. Tentang jamak. Iaitu kalimah yang menunjukkan bilangan yang lebih daripada 2, iaitu 3 dan seterusnya. 3 dan ke atas lah. Petang tadi kita tayangkan slide ataupun kita buat perkongsian maklumat keseluruhan. Itu pun dekat sejam. Tujuan dia adalah supaya para pelajar dan para pendengar mendapat gambaran selayang pandang tentang perbincangan berkaitan dengan jamak. Malam semalam mufrad, dan tadi saya dah upload dan saya kongsikan di bahagian grup channel Telegram. Bukan grup di channel Telegram saya dah kongsikan, saya dah buat perkongsian dekat situ. Jadi kita sebenarnya masih di awal. Kalau tuan-tuan tengok tajuk daripada kitab Matan Jurrumiyah. Kitab yang saya pakai adalah kitab Jurrumiyah, sebuah kitab kecil ringkas dan merupakan kitab permulaan pengajian untuk tata bahasa Arab ni. Orang Arab selalu guna kitab ni. Tapi cerita dia panjang lah. Nak kena goreng tu panjang sikit. Kan? Nak kena goreng tu panjang sikit. Walau bagaimanapun insya-Allah kita cuba faham cara bahasa kita, orang Melayu kita faham. Baik. Kita tanpa melengahkan masa lagi, saya teruskan insya-Allah. Dan kalau ada sebarang pertanyaan mungkin boleh tulislah. Boleh tulis dekat boleh tulislah dekat chat tu. Apa-apa soalan nanti saya baca balik, mungkin saya akan jawab nanti dekat grup dekat channel nanti. Baik. Terus seterusnya kita tengok. Kita ambil dulu gambaran awal. Setiap kalimah bila kita jumpa dia, kita kena tentukan kategori dia. Selepas kita tentukan kategori dia ni, kategori apa? Isim, fi'il, huruf,
Ya, kita kata ini fi'il ke huruf ke, terus kita katakan, terus kita tentukan apa bilangannya. Ini step yang kedua. Step pertama, tentukan kategori kalimah apa, isim fi'il huruf. Step kedua, bilangan dia berapa. Bilangan berapa ni? Baik. Seterusnya kita tengok, dia ada di sana ada 3 istilah. Kalau berkait dengan bilangan, ada 3 istilah. Satu dipanggil mufrad, yang kedua dipanggil musannah, dan yang ketiga dipanggil jamak. Baik. Seterusnya, isim kalau dari segi bilangan dia akan ada 3 kategori tadi, mufrad, musannah dan jamak. Di mana mufrad menunjukkan bilangan 1, musannah menunjukkan bilangan 2, jamak menunjukkan bilangan 3 dan selebihnya. Baik. Kemudian jamak bilangan 3 dan selebihnya, maka jamak ada 3 bentuk, 3 pattern kita kata. Satu, jamak muannas muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiganya jamak taksir. Kesemua ni muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir ni ada rupa masing-masing. Saya sebutkan dalam kuliah saya, apa saya sebut? Saya kata antara keistimewaan bahasa Arab adalah bentuk dan sebutan kalimah itu sendiri dia akan menunjukkan 2 perkara asas. Satu dia menunjukkan jantina, satu lagi menunjukkan bilangan. Ketika mana orang Arab sebut tilmidun, maka dia kata ini jantinanya adalah lelaki, jantinanya adalah lelaki. Kemudian kalau dia sebut tilmidun, jantinanya adalah lelaki dan bilangan dia 1. Kalau sebut tilmidah ni, sebut saja tilmidah ni, orang Arab tahu dah kalimah ni, rupa kalimah ni, sebutan ini dia menggambarkan jantinanya lelaki tapi untuk 2 orang. Kalau talamiz, dia merangkumi sebutan kalimah talamiz, merangkumi lelaki dan perempuan tapi bilangan dia lebih daripada seorang. Itu istimewa kalimah Arab. Kalau tilmidatun, sebut saja tilmidatun, dia tahu dah ini adalah kalimah yang jantinanya muannas, female. Bilangan dia 1. Kalau tilmidata ni 2 kalimah, 2 orang tetapi kategori perempuan. Kalau talamiz, lelaki boleh, perempuan boleh kat situ, tapi bilangan dia 3 dan ke atas. Itu keistimewaan bahasa Arab. Kalimah itu sendiri menunjukkan female ataupun tidak female, jantina kalimah tersebut, dan juga dia menunjukkan perkara kedua, iaitu menunjukkan bilangan dia. Baik, terus lagi. Ini saya ulang aja ni. Kemudian ini jamak. Kategori jamak kita ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Kalau jamak muzakkar salim, ma dalla ala aktsara min itsnaini wa yakunu lil aqli. Jamak muzakkar salim adalah ma ni kalimah kalimah dalla menunjukkan, aktsara lebih, min daripada, itsnaini 2 lelaki. 2 kategori jantina lelaki. Wa yakunu dan berlaku lil aqili untuk yang berakal. Ada otaklah, akal cerdik. Mukhlis, contohnya mukhlisuna, muhibbuna, kategori yang berakal. Kalimah mukhlisun adalah kalimah jamak muzakkar salim, dan juga muhibbun begitu juga. Kemudian yang kedua, kategori jamak yang kedua adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni apa dia? Huwa, iaitu ma kalimah. Kalimah isim Ma tu bermaksud kalimah isim. Dalla ala menunjukkan. Kalimah isim menunjukkan aktsara min itsnataini, menunjukkan aktsara lebih banyak. Min daripada itsnataini 2 perempuan. Kena itsnataini kategori female lebih dari 2. Maknanya 2. Lebih daripada itu apa? 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah jamak muannas salim. Dan yang ketiga iaitu jamak taksir. Jamak taksir apa? Jamak lelaki dah ada, jamak perempuan dah ada. Ni jamak taksir apa dah? Takkan kita kata yang ketiga kot, jantina ketiga. Mana ada jantina ketiga? Jantina ketiga orang tu je cek pasal. Kan? Dia tak ada jantina ketiga. Dia jantina ni laki perempuan dia. Yang ketiga tu pelik sikit lah. Tak masuk dalam perkiraan jantina. Okey. Jamak taksir adalah yang ketiga jamak. Kategori jamak taksir. Apa dia jamak taksir ni? Huwa iaitu ma dalla
ala. Dalla ala ni dua perkataan, tapi Melayu terjemah menunjukkan. Setiap kali kalau tuan-tuan jumpa dalla ala, dallat ala, yadullu ala, tadullu ala, kan? Dia terjemahan dia kat Melayu menunjukkan. Wahwa jamak taksir adalah kalimah. Ma ni kalimah isim. Adalah kalimah isim dalla ala yang menunjukkan aktsara lebih banyak min daripada itsnaini dua lelaki. Itsnaini disebut dua lelaki ya, itsnaini. Dua lelaki. Maknanya lebih daripada dua lelaki wa tataghayyaru ma'ahu suratul mufradi dan berubah bersamanya bersama lafaz itu suratul mufradi, surah bentuk, gambaran, surah bentuk, rupa. Al-mufradi perkataan mufradnya. Contoh madarisu. Madarisu. Kita tak nampak lah Ustaz. Memang saya ni ambil dekat internet ni tuan-tuan. Saya cari baca rujuk sikit, buat nota sikit, saya cari ini edit sikit. Kalau saya tanggalkan semua-semua yang saya tulis ni, nampaklah yang asal tu kan. Jadi madaris jamak taksir. Talamid jamak taksir. Cuma jamak taksir ni lelaki boleh masuk, perempuan boleh masuk. Berakal pun boleh masuk, tak berakal pun boleh masuk kat sini. Kalau jamak muannas salim khusus untuk yang berakal lelaki. Jamak muannas salim khusus untuk muannas yang berakal, kan? Yang berakal untuk kategori perempuan. Yang sekali jamak taksir, lelaki pun masuk kat situ, perempuan pun masuk kat situ. Engkau berakal ke, engkau tak berakal ke, cerdik ke, tak cerdik ke, kan? Binatang ke apa benda pun semua dekat jamak taksir. Baik, kita tengok selanjutnya. Okay, dekat sini al-jam'u imma ayyakuna jam'a mudzakkarin saliman sepatutnya. Kalau kita ambil imma ayyakuna lah, tapi dia tak ambil kira lah pada perkataan ini. Salim ni, saliman ni tak ambil kira, tak ada ambil kira berkaitan imma ayyakuna. Kalau ikut nahwu dia, kalau nak ambil al-jam'u imma ayyakuna jam'a mudzakkarin saliman, jam'a muannasin saliman, jam'at taksiri, jam'at taksiri. Dia kena baca jam'ah. Sebab apa? Khabar kepada yakun. Imma ayyakun al-jam'u jam'a mudzakkarin saliman. Itu kaedah dia. Baik. Sebab apa saya sebut tu? Sebab takut nanti keliru pula. Ini imma ayyakuna. Macam mana pula Ustaz? Salim ni, salim sepatutnya saliman lah. Ada alif lah. Dia tulis di sini tanpa dia ambil kira perkataan imma ayyakuna ni. Baik. Saya cuba jawab lah. Saya cuba jawab bagi pihak tersebut. Okey, seterusnya taksimul jam'i, pembahagian atau kategori jamak. Pembahagian lah. Qasama yuqasimu, membahagikan. Membahagikan. Maknanya pembahagian jamak, apa ni jamak. Macam tadi lah, ada 3 jamak. 1 jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Taksim ni pembahagian. Taksimul jam'i, taksim pembahagian al-jam'i jamak. Kategori jamak dan keadaan-keadaannya. Untuk paparan ini saya nak cerita tentang jamak tu, yang 3 kategori itu dan bersama dengan keadaan, halat dia, hal dia, keadaan dia. Keadaan tu dia merujuk kepada rafa', nasab, khafat. Jazam tak ada kaitan sebab dia isim. Jazam adalah khususiah kepada fi'il. Isim ni khususiah dia baris bawah. Fi'il khususiah dia adalah jazam. Keadaan jazam. Jadi apa ni? Tadi isim khafat khususiah dia. Baik. Seterusnya dekat sini tengok. Kalau jamak taksir ketika rafa', nasab dan jar. Ini Ustaz ulang yang pagi tadi, petang tadi Ustaz. Ya, sebab petang tadi gambaran secara keseluruhan. Sebab tu saya laju. Tapi malam ni saya slow sikit. Saya detailkan sikit. Dekat sini, pada pembahagian jamak ni, tengok ada 3 kategori. Setiap kategori dia akan melibatkan rafa', nasab dan khafat ataupun jar. Rafa', nasab dan khafat. Rafa', nasab dan khafat. Khafat ni jar lah. Jar tu khafat lah. Nampak tak? Ada 3 keadaan. Sebab apa ada 3 keadaan? Sebab rafa', nasab dan khafat adalah keadaan-keadaan yang mana isim akan terlibat. Dulu dalam bab, kalau kita belajar babu ma'rifati alamatil babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Dalam
dalam kata apa ni, kitab Matan Ajurumiyah. Sikit je sebenarnya, kita tuan-tuan terlewat sikit je. Tak apa, nanti hari kita taksil malam besok insya-Allah. Lepas tu hari Sabtu malam Ahad dengan hari Ahad malam Isnin tu, kalau sempat hari Ahad malam Isnin saya akan sentuh tentang nahu. Tapi Sabtu malam Ahad memang saya akan sambung nahu. Jadi mungkin saya akan speed dekat situ insya-Allah. Jadi hari Sabtu malam Ahad tu harap kalau sahabat-sahabat boleh dapat luangkan masa, ajak kawan-kawan yang lain. Saya akan mula mengajar secara Matan Ajurumiyah. Sikitlah. Baik, sebab saya nak tumpukan Sabtu malam Ahad saya nak bagi masa untuk nahu dan sharaf. Nahu dan sharaf. Dua itulah nahu dan sharaf. Lepas tu hari Ahad malam Isnin kita praktiskan nahu dan sharaf, cuma kita guna pakai kaedah hiwar ataupun muhadatsah. Minggu ni saya nak panggil orang Arab lain. Tengoklah insya-Allah. Terus lagi. Jadi untuk kategori isim dekat sini kita melibatkan bilangan 3 dan ke atas, lebih daripada 2, sama ada dia rafu' nasab khafat. Kalau jamak taksir dekat sini kalau rafu' contoh dia ar-rijalu. Al-kutubah kalau sekiranya nasab. Lepas tu kalau sekiranya at-turuqi kalau khafat. Sebab apa? Turuqi sebab ada huruf fi dekat sini. Sebab apa? Kutubah sebab qara'tu. Qara'a dia fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Kan? Lepas tu kenapa ar-rijalu? Sebab ar-rijalu ni dia adalah hadara ar-rijalu kan? Hadara ar-rijalu. Sebab apa ar-rijalu? Sebab hadara. Dia sebagai fa'il. Baik. Seterusnya. Okay. Cuba tengok dekat sini. Kalau itu jamak taksir. Jamak taksir ini dia rafu' dengan, nanti kita sebut nanti, dia rafu' dengan dhammah, rafu' dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan dia jar dengan kasrah. Sama macam isim mufrad. Tapi kalau jamak muannas salim dia berbeza. Jamak muzakkar salim tentulah berbeza sebab jamak muzakkar salim i'rabnya adalah dengan huruf. Baik. Jadi sekali lagi, kalau kat sini kita tengok jamak muzakkar, jamak muannas salim pula. Jamak muannas salim tadi jamak taksir. Jamak muannas salim dia rafu' dengan dhammah, nasab dengan kasrah. Hukum dia dengan kasrah. Lepas tu sebab tu akramtu al-qadi, ini jamak muzakkar salim taklah. Jamak muzakkar salim dia rafu' dengan waw, adanya waw, mujtahidu, mujiduna, waw. Kalau dia nasab dengan ya dan kasrah juga dengan ya. Ya, kasrah juga dengan balik kasrah lah. Khafat dengan ya, jar dengan ya. Itu ada huruf khafat kat sini. Anil katibina. Raditu anil katibina. Okey. Akramtu qadimina. Faza al-mujidduna. Faza al-mujiddun. Okey. Kemudian kalau jamak muannas salim, ketika rafu' sama macam isim mufrad, tanda dia adalah dhammah. Manakala ketika dia nasab, maka tandanya adalah kasrah. Kemudian ketika jar juga tandanya adalah kasrah. Baik. Ingat kategori jamak dan keadaan dia membabitkan. Jamak ini membabitkan keadaan rafu', membabitkan keadaan nasab, membabitkan keadaan khafat ataupun jar. Seterusnya ini ulang sekali lagi lah. Nota saya image saya ini banyak berulang-ulang. Memang saya sengaja. Ulang-ulang tu sebab apa? Kalau saya sebut dah tadi dengan paparan yang baru dalam bentuk yang lain, ingatkan balik. Sebab kita nak kejar ni. Kalau Matan Ajurumiyah ni, kalau hari-hari belajar ataupun seminggu tu ada sekali dua yang tak belajar, kalau pondok habislah dalam setahun setengah 2 tahun. Itu hari-hari. Kan? Okey. Jadi kategori jamak dia ada jamak muzakkar salim. Bila kita kata jamak mesti bilangan menggambarkan bilangan 3 dan lebih. Muzakkar itu lelaki. Salim sebab apa salim? Nanti kita tahu. Sebab apa dinamakan salim. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim bilangan, bila jamak maknanya bilangan 3 dan ke atas. Muannas maknanya membabitkan perempuan. Salim salim tu sebab mufrad dia kekal. Tak apa. Nanti kita tahu sekejap lagi. Kemudian jamak taksir bilangan. Bila kita sebut jamak, bilangan dia mesti 3 dan ke atas.
taksir lelaki dan perempuan. Ingat, jamak taksir dia membabitkan lelaki dan perempuan. Maknanya boleh masuk perempuan kat situ walaupun dia tak ada ta marbutah. Semalam kita belajar antara tanda perempuan, kalimah itu menunjukkan keperempuanan ialah dengan adanya ta marbutah. Ingat lagi tak? Okey, boleh rujuk balik nota ataupun boleh rujuk balik kelas kita malam tadi. Ingat ta marbutah. Apa fungsi ta marbutah? Ya, ta marbutah berfungsi untuk menjadi pembeda antara muzakkar dan muannas. Baik. Contoh dia muslimun, seorang muslim lelaki. Muslimatun, seorang muslimah, seorang muslim perempuan. Muslimani, dua orang muslim lelaki. Muslimatani, dua orang muslim perempuan. Muslimuna, ini akan jadi jamak muzakkar salim, beberapa orang Islam lelaki. Muslimatin, beberapa orang Islam perempuan. Dia tak jadi muslimatatin, dia tak boleh jadi muslimatatin, tak boleh. Sebab apa? Walaupun ada ta marbutah, tambah alif ta, tak boleh jadi muslimatatin. Ta marbutah itu alamat muannas. Jadi alif dan ta adalah alamat muannas. Jadi tak perlu ulang dua kali alamat muannas. Okay, tengok perkataan jamak taksir, contoh dia kufar. Kufar orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan kufar ini dia boleh merangkumi lelaki dan perempuan. Contoh dalam bentuk fi'il, ya ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal kufar, ya ayyuhalladzina kafaru. Kafaru kufar. Baik, ya. Okey, tak apalah. Nanti kita akan belajar bab taghlib di pagi. Disebut digunakan kalimah lelaki tetapi dia akan juga merangkumi orang perempuan atas dasar taghlib, atas dasar melebihkan. Maknanya menyebutkan secara pukalnya lebih kepada orang lelaki. Tapi bukan menafikan perempuan. Baik, yes. Okey. Kemudian ni cerita tentang jamak muzakkar salim. Sebab apa kita sebut jamak? Sebab menunjukkan bilangan 3. Muzakkar sebab lelaki. Salim. Ini masalah salim. Salim sebab apa kita sebut jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Lepas tu kita ada pula jamak taksir. Baik, untuk jamak muzakkar salim dan juga muannas salim, jamak muannas salim, perkataan salim itu menunjukkan lafaz mufrad itu kekal. Itu yang dimaksudkan dengan salim. Kalau jamak taksir, lafaz mufrad tidak kekal. Tidak kekal, dia berubah. Jamak itu berubah daripada bentuk mufrad. Apabila jamak itu perkataan jamak itu dia berlaku atau ditunjukkan dengan cara kita tambah huruf. Kita tambah huruf. Contoh jamak muzakkar salim, bentuk mufradnya kekal. Cuma tambah waw dan nun atau ya dan nun pada akhir kalimah. Waw dan nun ketika dia rafa'. Ya dan nun ketika dia nasab dan khafad, jar. Ya. Contoh dia muslimun. Ini seorang orang Islam lelaki. Satu orang lelaki Muslim. Muslimuna, beberapa orang lelaki Muslim. Beberapa orang. Bukan dua. Bukan seorang. Beberapa. Ramai. Maknanya membabitkan bilangan 3 orang ke 4 orang dan seterusnya. Nampak tak? Okey. Cuba tengok. Kenapa dikatakan jamak muzakkar salim? Muslim. Muslimuna. Kalau nak buat jamak muzakkar salim mudah ya. Ambil perkataan isim mufrad, ambil mufrad, kalimah mufrad tu ambil contoh muslim. Ni kita kata muslim. Okey, buat jamak muzakkar salim. Bubuh waw dan nunnya. Ataupun ya dan nunnya. Tengok. Tadi kita dah belajar tentang macam mana cara nak buat kan. Cara nak buat kata apa ni? Yang kita belajar itulah cara untuk buat jamak muzakkar salim kan. Baik. Muslim, muslimuna. Muslim, muslimuna. Tambah waw dan nun ya. Nampak tak? Dikatakan salim sebab apa? Ni salim. Mim, sin, lam, mim, mufrad. Bentuk mufrad dia masih wujud. Nampak tak? Muslimun. Muslimina, tambah
Ya dan nun, kenapa? Ketika nasab, ketika khafat. Bentuk mufrad dia ada tak? Masih ada, kekal. Apabila jamak itu, sesuatu kalimah, jamaknya masih mengekalkan bentuk mufrad, maka dinamakan salim. Jamak apa? Tengoklah. Kalau sekiranya dia merupakan jamak lelaki, disebut jamak mudzakkar salim. Kalau perkataan itu perempuan, maka disebut jamak muannas salim. Salim itu sebab masih ada lagi bentuk asal mufrad. Okey, kita tengok. Jamak muannas salim sama juga. Jamak, sebab apa kita kata jamak? Kalimah menunjukkan bilangan 3 dan lebih. Muannas sebab jantina dia. Kalimah itu digunakan untuk perempuan. Kemudian salim sebab apa? Sebab kekal bentuk mufradnya. Bentuk mufrad jamak muannas salim ni, bentuk mufradnya kekal. Cuma tambah alif dan ta saja pada akhir kalimah mufrad. Contoh muslimatun. Muslimatun. Hai, Ustaz, muslimatun ni ta ni Ustaz. Muslimatatun. Dia tak boleh macam tu. Sebab ta pada mufrad adalah adalah kalimat yang diletakkan bagi membezakan antara jantina lelaki dan perempuan. Ni ta ni. Dia adalah untuk perbezaan, membezakan antara lelaki dan perempuan. Jadi apabila ada alif dan ta, ini juga petanda bahawa dia adalah menunjukkan kalimah itu jantinanya perempuan. Jadi tak perlu ada dua tanda, cukup satu tanda. Dah dalam bentuk jamak, cukup satu tanda. Ta tu. Ta. Alif ta adalah untuk menunjukkan jantina, bagi jamak itu adalah perempuan. Selain daripada dia menunjukkan kalimah itu bilangannya 3 dan ke atas, dari sudut jantina juga adalah perempuan. Kalau waw dan ya untuk lelaki. Atau ya dan waw dan nun adalah untuk lelaki, ya dan nun adalah untuk lelaki. Beza dia pada halat ataupun keadaan dia, raf'a nasab khafat. Adapun ta ini dia adalah tanda alif ta, tambah alif ta pada kalimah mufrad, jadilah dia perkataan itu sebagai jamak tapi salim sebab kita cuma tambah alif ta sahaja daripada perkataan mufrad. Mufrad dia apa? Muslimun kalau lelaki, muslimatun kalau perempuan. Jadi kita tambah alif dan ta dan buang ta tanda asal, tanda muannas pada mufrad tu buang, tambah alif dan ta. Jadi muslimatun. Kenapa saya tekankan pada ini? Sebab di sinilah berlakunya kekeliruan. Kadang-kadang kalau tak sebut, dia akan sebut muslimatatun, zaharatun, zaharatatun, bukan zaharatatun, zuhurun kalau jamak taksir lah. Tak apa Baik. Seterusnya. Ingat kenapa salim? Tadi kan disebut jamak muzakkar salim. Kenapa salim? Salim itu adalah kerana dikekalkan bentuk mufradnya. Cuma tambah saja waw dan nun atau ya dan nun untuk jamak muzakkar dan atau tambah alif dan ta pada kalimah mufrad untuk jadikan jamak muannas salim. Boleh insya-Allah Faham kan? Insya-Allah Baik, seterusnya kita tengok jamak muannas salim. Ini yang tadi secara keseluruhan 3 kategori. Okey, sekarang ni 3 kategori tu gabung sekali bagi bentuk kefahaman kita awal lah. Dapatkan gambaran awal. Sekarang ni kita bincang satu-satu. Jamak muannas salim. Tapi poin dia tak banyak. Sama tinggallah. Jamak muannas salim ini adalah kalimah dalla ala aktsara min itsnaini. Kalimah yang menunjukkan lebih dari 2. Huwa iaitu ma kalimah isim. Ma ini bermaksud kalimah isim. Dalla ala menunjukkan, aktsara lebih, min daripada, itsnaini ithnataini 2 perempuan. Ini kalau jamak muannas salim. Contoh dia muallimatun, mukhlisatun, muallimatun, muallimatun, sajjadatun, sajjadatun, fatimatun, fatimatun, dan begitulah seterusnya. Baik. Contoh dia juga talibatun, talibatun, muslimatun, muslimatun, mutazawwijatun, perempuan yang berkahwin, perempuan yang telah berkahwin, mutazawwijatun. Okey, seterusnya jamak muannas salim ini ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ma adalah kalimah isim jumi'a yang dibuat jamak, dibentuk jamaknya
bi alifin wa ta'in dengan menggunakan alif dan ta. Mazidata ini di mana alif dan ta itu adalah tambahan kedua-duanya. Bahasa mudah terjemahannya, jamak muannas salim itu adalah lafaz isim yang dibuat bentuk jamaknya dengan cara ditambahkan alif dan ta di akhir kalimat mufradnya. Ja'at al-hindatu. Hindun, hindatu. Ya, baik. Tadi saya dah perbetulkan pada fi'lun madin, saya dah perbetulkan dekat sini. Ini ja'at al-hindatu, ja'at fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa ta'u alamatut ta'nis. Biasalah i'rab dia. Lepas tu al-hindat, al-hindatu fa'il fa'ilun wal fa'ilu marfu'un. Fa'il al-hindat dia jadi fa'il. Maksud dia telah datang hindun. Beberapa orang hindun. Jadi hindun ni perempuan. Kan? Jadi fa'il marfu' dia mesti diberikan tanda rafa'. Apa tanda rafa' dia? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih. Pada akhir dia ni ada dhammah. Sebab tu kita baca dengan al-hindatu. Ja'atil hindatu. Tak bolehlah baca hindun. Al-hindatu. Al-hindatu tu. Bukan hindatu. Ja'at al-hindatu. Okey. Ni alamat i'rab. Ni nak cerita tentang i'rab lah. Analisis. Tanda-tanda untuk kalau kita nak menganalisis, memperincikan, mendetailkan kalimah yang berada dalam ayat. Maka untuk jamak muannas salim, ini detail ataupun cara kita nak i'rab dia. Jamak. Jam'ul muannatsis salimu. Kenapa si? Sebab dia mudhaf. Muannasi sebab mudhaf. Tapi kenapa salimu? Dia adalah sifat kepada jam'u. Cara nak baca salimu ke, salima ke, salimi, baris tu nak baca macam mana Ustaz? Jam'ul muannatsis salimi ke, jam'ul muannatsis salima ke, jam'ul muannatsis salimu ke? Nak baca salim ni kita kena tengok jamak ni baca macam mana. Kalau kita baca jam'u, maka as-salimu. Kalau kita baca jam'i, maka kita kena baca salimi. Kalau jam'a, baca as-salimah. Sebab apa? Sebab as-salim ini sifat kepada jamak. Dia jamak. Jamak yang salim. Apa maksud dia? Iaitu salim kekal bentuk mufradnya pada jamak itu. Cuma kategori perempuan ataupun lelaki saja. Jantan ataupun betina saja. Baik. Untuk i'rab, untuk analisis jamak muannas salim ini, yurfa'u bid-dhammati. Dalam keadaan rafa', maka jamak muannas salim mesti diberikan tanda dhammah. Manakala wa yunsabu bil kasrati, tapi dalam keadaan nasab, tanda ataupun tanda i'rabnya mesti dengan kasrah. Wa yujarru bil kasrati, jar dan tanda jar, keadaan jarnya adalah juga dengan kasrah. Di sini bezanya, di sinilah bezanya jamak muannas salim dengan isim mufrad. Nampak tak? Jamak muannas salim betul. Isim mufrad sama dengan jamak muannas salim pada keadaan rafa'. Dan sama juga jamak muannas salim dengan isim mufrad sama kalau sekiranya dalam keadaan apa? Dalam keadaan jar ataupun khafat. Sama aja. Tetapi dia akan berbeza pada nasab. Jamak isim mufrad kalau dalam keadaan nasab dia dengan fathah. Manakala kalau pada ketika dia jamak muannas salim, tanda nasabnya adalah kasrah. Sama dengan dalam keadaan jar. Apa beza antara dua ni? Kalau ada huruf jar, dia majrur lah, dia khafat lah, kan, makhfud, kan. Kemudian kalau dia tak ada huruf jar, maka dia maf'ul lah, ataupun maka dia dalam keadaan nasab lah. Mudahnya. Okay, Melayu dia apa? Jamak muannas salim itu dibaca rafa', yurfa'u bid-dhammati, dibaca rafa' dengan cara diberi tanda baris hadapan. Wa yunsabu bil kasrati, dibaca dengan nasab dengan cara diberi tanda baris di bawah. Ingat ya, di sini saja yang kita perlu berikan perhatian. Di setiap jamak muannas salim diberikan tanda nasabnya dengan apa? Dengan kasrah tanda dia. Baik. Kemudian dibaca dengan jar, wa yujarru bil kasrati. Dibacakan dengan jar dengan cara diberikan tanda baris bawah. Contoh dia rafa', dhammah ini Fatimatun jamilatun. Fatimah cantik. Beberapa orang Fatimah cantik. Beberapa tu bilangan dia 3 dan ke atas. Dekat sini Fatimatun dia berada dalam keadaan rafa'. Sebab apa? Sebab dia isim. Bila isim duduk di awal ayat,
maka dia adalah di posisi dia, tugas dia adalah sebagai mubtada. Mubtada. Kita baru belajar fa'il dan naib fa'il. Fa'il dan naib fa'il adalah berkait dengan jumlah fi'liyah. Mubtada, khabar, isim kana dengan isim kana dengan isim inna, semua dia berkait dengan ayat jumlah ismiyah. Jadi mubtada ini berkait dengan jumlah ismiyah, sebab tu dia bermula dengan isim. Setiap ayat yang bermula dengan isim dikatakan sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, jumlah ayat ismiyah yang berbentuk isim. Kalau tak ada apa-apa di awal dia, maka dia jadi mubtada. Dekat sini mubtada hukumnya, keputusannya atau ketetapan untuk dia mesti kita berikan tanda rafa'. Apa tanda rafa'? Dhammah. Sebab apa dhammah? Sebab dia jamak muzakkar, jamak muannas salim, ya. Sebab dia jamak muannas salim. Bila jamak muannas salim, yurfa'u bid-dhammati, diberikan tanda rafa' dia dengan dhammah. Baik, keadaan nasab. Nasab ni banyak lagi kita tak belajar lagi asasnya, insya-Allah. Sebab apa? Kerana kita masih di awal. Marfu' pun belum lagi. Baru bab fa'il. Contoh ni inna fatimatin, tak boleh inna fatimatan, tak boleh, tun pun tak boleh sebab masuk ni inna. Jadi pada perkataan fatimatin ada alif dan ta. Alif dan ta. Fatimat ni ada alif ta. Kita kata oh ada alif ta, fatimatun mufrad, fatimatun, maka dia adalah lafaz jamak muannas salim. Dengan semata-mata kita tambah alif dan ta pada isim mufrad bagi muannas, maka terbentuklah jamak muannas salim. Sadaqallah. Ya, apa ada kelas. Baik. Seterusnya ja dan khafat. Ja dan khafat. Contoh dia nazartu ila fatimatin jamilatin. Aku telah melihat kepada Fatimah, beberapa orang Fatimah yang cantik. Yang cantik. Inna fatimatin jamilatun. Kita baca dengan jamilatun. Dia khabar kepada inna. Baik. Kat sini tak apalah. Untuk nasab dengan khafat ni saya tak ambil berat, saya tak ambil pot sangat sebab kita di awal perbincangan kita adalah berkait dengan marfu'. Tapi saya sebutlah sebab kenapa baca Fatimatin tidak tun atau tan, sebab ada inna. Inna ini yang menjadi penyebab kepada keadaan nasabnya, terjadinya, terletaknya Fatimah ini dalam kategori nasab sebab ada inna. Maka ketika mana Fatimah lafaznya, bentuk dia, sighah dia ni adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim bila mana berada dalam keadaan nasab, maka kita kena bagi kasrah sebagai tandanya, bukan fathah. Kenapa tak boleh fathah, Ustaz? Sebab itulah ketetapan untuk jamak muannas salim. Dalam kondisi kaedah kata i'rabnya, kaedah tata bahasa Arabnya, kaedah nahwu dia, kawaid dia, jamak muannas salim ketika nasab tanda kita bagi adalah kasrah. Baik. Seterusnya i'rab jamak muannas salim macam tadilah. Al muallimatu fil fasli raaitu at-tabibati yu'alijna al-marda. Al muallimatu guru-guru perempuan. Beberapa orang guru perempuan, bilangannya mesti 3 dan ke atas, ya. Fil fasli di dalam kelas, di dalam kelas. Jadi al muallimat mubtada marfu', alamat tanda rafa'nya adalah dhammah sebab jamak muannas salim, ya. Baik, kemudian raaitu tabibati, aku tabibat, doktor-doktor perempuan, aku telah melihat doktor-doktor perempuan yu'alijnal marda, merawat pesakit-pesakit. Mereka merawat pesakit-pesakit. Tadi kita kena baca at-tabibati sebab ra'a. Aku telah melihat. Yang kena lihat siapa dia? Tabibat. Dia adalah maf'ul bih. Bila maf'ul, kondisi dia, posisi dia, hal dia, keadaannya adalah keadaan nasab. Maka kita kena bagi tanda nasab pada dia. Apa dia? Iaitu kasrah. Tanda nasab adalah kasrah. Sebab apa? Sebab tabibat ini adalah kalimah isim, jamak muannas. Baik, seterusnya jamak taksir. Jamak taksir ini tuan-tuan, dia panjang sikit daripada tajuk jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Baik, maafkan tuan. Seterusnya jamak taksir, kita masuk. Jamak taksir ini iaitu kalimah isim. Jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, kalimah isim juga.
Kalimah isim menunjukkan bilangan 3 dan lebih. Sebab apa? Sebab jamak. Jamak saja bilangan 3 dan lebih. Tetapi bentuk kalimahnya berbeza dari bentuk mufradnya. Ini yang kita faham. Sebab tu dinamakan taksir. Taksir bermaksud pecah. Pecah. Kassara yukassiru taksiran. Kita pecahkan. Kita rubah. Jadi tak sama bentuk dah dengan mufrad. Sebab tu nama dia taksir. Pecahkan bentuk mufrad tu. Kalau salim, sama, kekal, selamat. Bentuk mufrad masih ada. Tapi kalau taksir, kita rubah daripada rupa bentuk mufrad. Ya, nota malam ni dia berbeza sikit dengan nota petang tadi. Sebab saya sempat tambah sikit. Petang tadi tergocor-gocor, agak mengejar masa. Nota tu tak sempurna. Malam ni lebih sempurna. Ada 2-3 tambahan yang lain. Baik. Ya, jamak taksir, bilangan dia 3 atau lebih. Tetapi bentuk kalimahnya berbeza dari bentuk mufradnya. Tak serupa dengan bentuk mufrad. Kalau serupa, sama ada di jamak muannas salim atau jamak muzakkar salim. Baik, seterusnya jam'ut taksir huwa ma taghayyara fihi bina'u mufradih. Jamak taksir adalah ma, kalimah isim. Taghayyara, kalimah isim yang jamak lah. Maknanya bilangan tu lebih 3 dan ke atas. Okey, taghayyara, berubah fihi padanya, pada kalimah itu, bina'u mufradihi, bentuk binaan, bentuk mufradnya. Jamak taksir itu adalah lafaz isim yang dibuat bentuk jamaknya dengan cara dirubah bentuk kalimah mufradnya. Panjang sikitlah saya terjemahkan. Ja'at ar-rijalu wal hunudu. Ja'at ar-rijalu sebagai satu contoh lah. Saya ambil contoh rijal saja. Okey. Ja'at ar-rijalu. Ini ja'at Ustaz. Tak apa. Nanti kita akan belajar kaedah jamak taksir adalah kita boleh beri dalam bentuk fi'ilnya, fi'il muannas ataupun fi'il muzakkar. Kita boleh sebut ja'a ar-rijalu wal hunudu atau kita sebut ja'at ar-rijalu wal hunudu. Jadi i'rab dia apa? Ja'a. Sini saya tulis lagi. Ja'a fi'ilun madin. Kat sini saya kena buat kiri. Ja'a adalah fi'il madhi. Di sini bukan ya, buang ya ni, kekalkan dot saja. Sebab salah. Fi'lun madiyun. Tak boleh. Fi'lun madin. Kalau al-fi'lul madhi, tak apa. Ada ya. Fi'lun madin mabniyun alal fathi wa ta'u alamatut ta'nis. Ta ni adalah tanda kalimah fi'il ini adalah muannas. Adapun fi'il ini sendiri ja'a telah datang. Dia adalah fi'il madhi. Ja'at, ja'a. A ni hamzah ni berbaris di atas. Sebab tu kita kata mabniyun alal fathi. Betul ta tu ta ni alamat ta'nis. Dia kata sukun. Okey, yang hamzah ini dia berbaris di atas. Sebab apa ambil kira hamzah? Kaedahnya adalah bila kita nak tentukan mabniyun ala mabni atas apa? Kita kena perhatikan bentuk asal mufrad dia. Bentuk asal kalimah. Kita kata ja'at ta tu adalah tambahan untuk menjadikan, membezakan antara fi'il lelaki dengan perempuan sebagai tanda keperempuanan kalimah fi'il ni, sebab perkataan yang selepas tu. Okey, sekarang ni ja'a adalah kalimah asal. Hamzah adalah huruf yang terakhir. Baris dia macam mana? Itulah mabniun ala apa dia. Kalau macam kat sini ja'a fathah, maka kita kata mabniun ala fathi. Baik. Ar-rijal fa'il marfu' wa alamatu raf'i ad-dhammatu az-zahiratun dhammatu zahiratun fi akhirih. Yang ini rijal ni. Rijal. Rijal ini adalah fa'il. Ja'at ar-rijal. Bila fa'il hukumnya rafa'. Bila rafa' maka kita tengok kat sini kalimah ini dia adalah kalimah apa? Kita kata dia adalah kalimah jamak taksir. Bila jamak taksir hukumnya adalah, ketetapannya adalah ketika rafa' bagi tanda ramah, ketika dia mufrad, ketika dia nasab bagi fathah, ketika dia jar ataupun khafat kena bagi kasrah. Jamak taksir hukum dan ketetapan kaedah nahunya sama macam isim mufrad. Baik. Kat sini. Asalnya perkataan Arab bawah ni ada tapi saya pecahkan. Okay, jamak taksir. At-ta'rif huwa ma yadullu ala thalathatin fa aktsara wa lahu mufradun. Yani dia ada ta'rif yang pendek ya, ringkas ya bagi kita faham. Ada ta'rif yang agak detail, lebih jelas. Itu bila kita belajar kitab yang lebih tinggi macam kitab Jurumiyah. Ini bukan ta'rif dalam Jurumiyah ni.
Bila ke dalam kitab-kitab lain, dia kalau tinggi sikit, takrif dia tambah sikit. Macam ini, jamak taksir takrif dia. Lebih detail sikit. Takrif kepada jamak taksir huwa ma yadullu ala thalathatin fa aktsara wa lahu mufradun min lafzihi yusyarikuhu fi ma'nahu wa fi usulihi ma'a taghyirin yatra'u ala sighatihi indal jami'. Takrif jamak taksir, ia adalah setiap kalimah isim yang menunjukkan bilangan 3 dan ke atas. Settle dah, kita faham. Mempunyai mufrad dari lafaznya. Yang ni yang kita nak kena detail sikit. Apa maksud mempunyai mufrad dari lafaznya, ataupun kita kata selafaz. Seterusnya, berkongsi dengan mufrad itu pada makna dan usul, itu asal kalimah. Di samping adanya perubahan yang berlaku pada sirah sebutan lafaznya ketika jamak. Okey. Yang ini, ia adalah setiap kalimah isim yang menunjukkan bilangan 3 dan ke atas. Inilah kita sembang faham tadi. Kan? Itu adalah asasnya. Ada sikit tambahan penjelasan, mempunyai mufrad dari lafaznya. Baik. Kita ada jamak. Satu dipanggil jamak, satu lagi dipanggil isim jamak. Nota isim jamak ada dekat ujung ni. Ini. Jamak versus isim jamak. Jamak ni, kalau kita sebut jamak, dia mesti ada jamak dengan isim jamak. Apa beza dia? Bezanya adalah kalau jamak dia mempunyai mufrad dari lafaznya. Ada mufrad yang boleh kita rujuk. Cuma beza sikit-sikit ya. Sebab tu dia kata di samping adanya perubahan yang berlaku pada sebutan jamak itu. Baik, kita tengok sekarang. Berkongsi mempunyai mufrad dari lafaznya. Akan ada nanti kita akan jumpa jamak. Tapi bukan jamak saja, disebut isim jamak. Contoh dia adalah nisa. Kalimah nisa, perempuan-perempuan. Tetapi dia ni bukan jamak. Dari segi bilangan memanglah ramai perempuan-perempuan. Tapi kita tak sebut dia sebagai jamak. Sebalik ini kita kata apa? Isim jamak. Sebab apa? Sebab nisa ni dia tidak ada perkataan mufrad dia. Tak ada. Dia jamak. Sepatutnya jamak mesti ada kan. Jamak apa ni? Kalimah mufrad dia. Tak. Dia adalah jamak tapi jangan cari perkataan mufrad dia. Sebab dia adalah isim jamak. Isim jamak kerana mufrad kepada nisa adalah imra'ah. Kalau nak cari mufrad kepada nisa bukan daripada selafaz dia ni. Tak ada. Kita takkan jumpa isim mufrad dia dengan selafaz dia. Tak ada. Sebaliknya kita akan jumpa imra'ah lah adalah mufrad kepada nisa. Ini yang dimaksudkan dengan jamak. Baik, kita pergi dulu. Jadi kita kata apa? Mempunyai mufrad dari lafaznya. Selafaz. Contoh dia rijalun. Apa yang selafaz dengan dia? Rajulun. Rajulun adalah ra, jim, lam. Kalau rijal, ra, jim, alif, lam. Ada tak selafaz dengan dia? Ada kan? Ra, jim, lam masih ada. Tapi berlaku pertambahan. Itu yang disebut yang poin ini. Di samping adanya perubahan yang berlaku pada sirah jamak itu. Apa perubahan ini? Pada ra, jim, lam, rajulun, kita kata, kan? Kat sini, pada perkataan mufrad adalah ra, jim, lam. Rajulun. Jamak dia akan jadi macam mana? Rijal. Jim, alif, lam. Nampak tak? Rijal. Iaitu apa? Iaitu rajulun, ra, jim, lam. Kalau ni mufrad, jamak dia apa? Ra, jim, alif, lam. Kan berlaku ini ada satu alif yang ditambah. Ini dipanggil jamak taksir. Sebab tu kita kata dia mempunyai mufrad dari lafaznya. Ada lafaz jamak ni ada mufrad dia. Ada selafaz dengan dia, iaitu ra, jim, lal. Tu alif tu Ustaz. Sebab tu kita kata alif tu di samping adanya perubahan yang berlaku pada sirah sebutan lafaznya ketika jamak. Ada sedikit perubahan. Sebab tu dipanggil taksir. Pecah, berubah, hancur. Tidaklah hancur, maknanya
pecahlah, kita pecahkan bentuk mufrad itu. Jadi tak serupa sangat, tidak serupa, kan? Tidak serupa dengan bentuk mufrad dia. Baik, settle. Kita dah settle. Lepas tu mempunyai mufrad dari lafaznya, selafaz tu dah settle. Di samping adanya perubahan yang berlaku pada sirah sebutan. Sirah bermaksud maaf, ada terputus internet sikit. Baik, kita kembali kepada kalimah berkongsi dengan mufrad itu pada makna dan usul asal kalimahnya. Nampak tak? Tadi saya dah tulis perkataan rajulun dengan rijal. Dari sudut berkongsi dengan mufrad, mufrad tu rajulun, kan? Rijal jamak. Jadi dari sudut berkongsinya, dari sudut samanya pada makna. Makna cuba tengok. Rajulun seorang lelaki. Lelaki tu ada kan? Lelaki. Nampak tak? Jadi makna dia sama. Rajulun lelaki. Rijalun lelaki-lelaki. Jadi perkataan lelaki masih ada kan? Lelaki tu masih ada. Cuma yang tu lelaki seorang. Yang ni ramai. Itu yang dimaksudkan dengan berkongsi dengan mufrad itu pada maknanya. Makna sama. Cuma bilangan berbeza. Dan juga berkongsi dengan mufrad itu pada usul asal kalimah dia. Nampak tak? Asal kalimah apa dia? Ra, jim, lam. Jadi jamak ini ada juga kalimah berkongsi juga, maknanya sama juga dengan kalimah isim, apa ni, mufrad. Sama. Ada elemen sudut keserupaan. Itu maksud dia berkongsi dengan mufrad itu pada makna dan usul asal kalimah. Lepas itu di samping adanya perubahan yang berlaku pada sirah sebutan lafaz pada ketika jamak. Poin satu, ingat, dalam ini tafsiran jamak taksir ni, macam saya kata dia detail sikit, lebih sikit, kan? Sebab apa? Sebab dia rumit. Dia ada pembahagiannya. Tengok. Ia adalah setiap kalimah isim yang menunjukkan bilangan 3 dan ke atas. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, mempunyai mufrad dari lafaznya, iaitu selafaz. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, berkongsi dengan mufrad itu pada makna dan usul asal kalimahnya. Poin keempat. Poin kelima, di samping adanya perubahan yang berlaku pada sirah sebutan lafaznya ketika jamak. Baik, kalau tuan-tuan nak menghafal yang sempurna takrif jamak taksir, tuan-tuan hafal yang ni. Tuan-tuan akan jumpa kitab besar pun inilah takrif dia. Cuma dia akan perincikan satu lagi kalau kitab besar, kan? Tapi kalau takrif semata-mata jamak taksir adalah jamak iaitu yang berubah, tak serupa bentuk dia dengan isim mufrad, sekadar itu saja pun boleh faham. Tapi kalau tuan-tuan nak menghafal, nak menguasai dengan sempurna, komplit tentang takrif jamak taksir, tuan-tuan pegang ni dia. Ta'rif kepada jamak taksir apa dia? Huwa ma yadullu ala thalathatin fa aktsara wa lahu mufradun min lafzihi yusyarikuhu fi ma'nahu wa fi usulihi ma'a taghyirin yatra'u ala sighatihi 'indal jam'i. Baik, selesai dulu ya. Faham ke tak faham? InsyaAllah faham ya. Kalau tak faham boleh tanya saya nanti insyaAllah pada poin ini. Baik, seterusnya. Bentuk perubahan yang berlaku ketika jamak taksir. Ya. Apa ni, saya nota saya dah kongsikan, saya dah share dekat Telegram. Boleh lihat dekat sana. Boleh download dekat sana. Nota saya nak guna, nak kongsi, nak buat apa, buatlah. Tak ada masalah. Saya wakafkan ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh share kepada orang lain. Baik, bentuk perubahan yang berlaku ketika jamak taksir. Inilah pada kalimah yang terakhir ni. Ma'a taghyirin yatra'u 'inda ma'a taghyirin ya, ma'a taghyirin yatra'u ala sighatihi 'indal jam'i. Di samping adanya perubahan yang berlaku pada sirah, pada sebutan lafaznya ketika jamak. Okey.
Boleh ya? Baik. Boleh dengar kan? Saya bilang. Saya mute kan pada semua. Okey. Di samping adanya perubahan yang berlaku pada sirah sebutan lafaznya ketika jamak. Kita tengok pada poin yang berikutnya. Tengok kat sini. Bentuk perubahan. Dia kata di samping berlakunya perubahan. Apa bentuk perubahan yang berlaku ketika jamak taksir? Pertama, kita baca dulu yang Arabnya. Suarut taghyiri. Suar bentuk-bentuk taghyir perubahan-perubahan. Bentuk-bentuk perubahan. Taghyir perubahan. Suar, suratun, suratani, suar. Kalimah suar ni sendiri pun dah jamak taksir. Nampak? Suar. Suaru at-taghyiri. Suar bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran perubahan allati yang tatra'u berlaku, terjadi, mendatang anda jam'il ismi ketika kita buat jamak isim. Maksud jamak isim ni adalah jamak taksir lah. Sebab apa? Kalau jamak muannas cuma tambah alif ta, jamak muazakkar tambah waw dan nun atau ya dan nun. Ya. Ini ketika mana berubahnya jamak, iaitu merujuk kepada jamak taksir. Apa dia bentuk perubahan itu? Yang pertama, taghyirun fi dhabtil kalimah. Perubahan pada baris kalimah. Baris itu berubah. Kemudian yang kedua, taghyirun fi adadi hurufil faqat. Perubahan pada bilangan huruf kalimah faqat sahaja. Ini kalimah tambah sahaja. Yang kedua, bentuk perubahan yang berlaku pada perkataan atau kalimah jamak taksir adalah perubahan pada bilangan huruf. Bilangan huruf. Baris sama. Bilangan huruf jadi berbeza, bertambah, berkurang. Okey. Yang ketiga pula, ziyadatun fi adadil hurufi wa taghyirun fi dhabti. Ziyadah tambahan fi pada adat bilangan al-huruf, huruf-huruf, wa taghyirun dan berubah fi pada ad-dhabti baris. Tambahan pada bilangan huruf dan berlaku perubahan pada baris. Dua benda berlaku kat situ. Huruf berubah, baris pun berubah. Yang ketiga, naqsun fi adadil huruf, taghyirun wa taghyirun fi dhabti. Pengurangan pada huruf dan berlaku perubahan pada baris. Naqsun maknanya huruf tu berkurang dan juga ada perubahan berlaku pada baris. Dahlah huruf berubah, baris juga berubah. Nampak? Ini tambahan pada ini kurang, ini lebih pula. Kalimah daripada mufrad tu bertambah pula kalimah. Bukan kurang daripada mufrad. Tambah lagi huruf mufrad, lepas tu berubah barisnya. Yang ini berubah dari segi bilangan huruf sahaja. Baris tak berubah. Kepada tu yang ini berubah pada baris sahaja. Okey. Ini bentuk perubahan yang berlaku. Ingat, penjelasan ini dia terkait dengan dalam takrif sebelum tu, di samping adanya perubahan yang berlaku pada sighah sebutannya ketika jamak. Sebab tu saya kata takrif ini kalau boleh sahabat-sahabat hafal lah takrif jamak taksir ni. Hafal. Tak ada ruginya, bahkan untung. Nanti kalau antum hafal takrif ini, bila di tempat lain dalam kitab-kitab yang lain akan jumpa benda ni ya. Jadi antum akan dapat kuasai dengan baik masa tu insya-Allah. Baik. Ini dia dan seterusnya. 10-10 ni. Kita ini tengok contoh-contoh lafaz jamak taksir. Tiflun, nampak? Tiflun. Ini mufrad. Atfalun. Kan berubah tu, tambahan ada alif. Ada tambahan tak? Apa ni? Tiflun, kita tambah alif hamzah. Tambah lagi alif kat sini. Asalnya to, fa, la. Kita tambah. Ini berlaku dalam bentuk apa? Tambahan huruf dan perubahan baris. Tiflun jadi atfal. Tif asalnya bawah. Ni at, dia baris dia mati pula kat sini. Tiflun atfal. Nanti antum boleh lihatlah. Tabaqun, atbaq. Nampak? Ada tambahan, baris juga berubah. Syautun. Tiflun bermaksud budak lelaki, budak kecil, kanak-kanak lelaki. Tabaqun, tabaq ni bermaksud lapisan. Tabaq. Atbaq berlapis-lapis. Bertingkat-tingkat. Tabaq ni boleh jadi tingkat pun boleh, lapis pun boleh. Syaut, pusingan. Contoh syaut ni adalah syaut ni syaut bukan saut ya. Kalau saut dengan sin bermaksud rotan.
apa ni orang panggil seperti atau urutan lah. Tapi kalau syautan bermaksud pusingan. Nak mudah faham, tawaf tu yang kita tawaf. Kalau kita pergi Mekah, kita tawaf kata apa ni Kaabah tu berapa aswat, berapa pusing. Syaut bermaksud satu pusing, aswat beberapa kali pusingan. Baik, syahrun ashhur. Nampak tak? Syahrun. Shin ni fathah. Shin tu mati pula. Syahrun. Ha tu mati. Dekat sini hidup pula. Nampak tak? Berubahnya huruf, berubahnya baris. Ya, tambahan huruf. Nampak? Baik. Dawaun adwiyah. Syahrun, ashhur, syahrun bulan. Jamak dia ashhurun. Jamak. Dawaun ubat. Adwiyah ubat-ubat. Nasyatun activity. Nasyat bermaksud aktiviti. Apa aktiviti kita? Apa aktiviti pelajar-pelajar? Maksud nasyat. Kegiatan lah. Kegiatan. Ansyitah, kegiatan-kegiatan. Masjidun, kita tahu lah masjid. Masajid, ni masajid ini dia panggil jamak taksir. Sebab apa jamak taksir? Sebab berubah daripada bentuk mufrad dia. Kalau katakanlah masjidun ataupun tiflun. Tiflun kita tambah waw dan nun atau ya dan nun. Jadi tifluna atau tiflina. Maka jadilah dia jamak muzakkar salim. Kalau tambah alif dan ta, tiflatun. Maka jadilah jamak muannas salim. Tapi oleh kerana dia dalam bentuk atfal, dia adalah jamak taksir. Boleh tak Ustaz tiflun kita bubuh waw nun dengan alif ta untuk jamak muannas salim? Tak boleh lah. Atfal. Dia ada kaedah. Dia ada kaedah untuk jamak dia. Baik. Baik, seterusnya disebut kaedah untuk jamak taksir adalah sama'i. Kita kena tengok orang Arab. Tengok Arab yang asal lah, jangan tengok Arab yang serabai sekarang ni. Langsung dia pun baca salah, cakap pun salah, tak boleh lah. Baitun, rumah. Buyut, rumah-rumah. Tempat baitun jadi buyut. Buyut ni bermaksud rumah-rumah. Baladun, negeri. Buldan ataupun negara. Buldan, negara-negara. Baladun, sebuah negara. Buldan, negara-negara. Talibun, seorang pelajar. Tulab, pelajar-pelajar. Faidatun, fawaid. Faidatun, faedah lah. Manfaat. Fawaid, faedah-faedah. Manfaat-manfaat. Jabat kita, fawaid. Dia manfaat pun, manfaatun, faedah-faedah. Dia berbeza makna. Mesti ada sudut perbezaan. Kita sama faedah, manfaat sekali harum. Jabal jadi jabalun jibal. Nampak tak? Inilah yang dikatakan taksir. Kenapa taksir? Sebab berubah daripada mufrad. Ini semua mufrad, tuan. Ini semua mufrad. Kalau tengok kepada kalimah jamak yang selepas tu kan tak sama dengan bentuk mufrad. Kalau jamak taksir, jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim, kita hanya tambah waw dan nun atau ya dan nun ataupun alif dan ta. Buang tambahan itu, nampaklah bentuk mufrad dia. Kalau jamak taksir tak boleh macam tu. Jamak taksir takkan nampak bentuk mufrad. Kita kena tahu yang mana tambahan, yang mana pengurangan, yang mana baris dia berubah dan seumpamanya. Boleh faham insya-Allah? Baik, seterusnya jamak taksir contoh dia lagi, kitabun, kutubun, fakihatun. Kitab ni bukulah, kutub buku-buku, fakihatun satu buah, fawakih buah-buahan. Fakihah ni makna buah, buah rambutan. Tu fakihah, fakihatun. Fawakih buah-buahan, rambutan, durian, musangking, manggis, macam-macam lah. Baik. Madrasatun sebuah sekolah. Madarisu. Nampak tak? Madarisu sekolah-sekolah. Contoh dia. Begitu juga yang lain, kitabun kutubun. Tadi ada kan kutub. Tariqun turuk. Tariq jalan. Turuk jalan-jalan. Alimun seorang yang alim, lelaki. Tapi ulama orang-orang yang alim di kalangan orang lelaki. Boleh jadi juga orang perempuan masuk pada sini. Sebab dia jamak taksir. Ya. Ulama di kalangan sahabiah. Ulama di kalangan para sahabat-sahabat perempuan. Apalah ulama Ustaz? Ulama kan lelaki tak. Pada kalimah, setiap kalimah jamak taksir boleh masuk padanya jantina perempuan. Macam alim dekat sini. Ulama dekat sini. Alim tak boleh lelaki. Seorang lelaki yang berpengetahuan, yang mendalam ilmu dia. Alim bermaksud yang berpengetahuan. Tapi kalau ulama bermaksud
para ataupun orang-orang yang alim, orang-orang yang mendalam pengetahuan dia. Ya. Kalau ulama dalam bahasa moden disebut saintis. Ulama kata khubara, ulama bermaksud saintis. Selain daripada ulama itu sendiri, dari segi istilah agamanya merujuk kepada orang-orang agamawan yang mempunyai ilmu mendalam tentang agama. Baik, seterusnya jamak pecah kepada jamak taksir ada dua pattern, ada dua bentuk. Satu disebut jamak qillah, satu lagi disebut jamak kathrah. Sekadar itu dulu untuk pertemuan malam ni. Besok saya nak sambung tentang jamak taksir. Pembahagian dia kepada qillah dan kathrah, di mana kita akan sentuh tentang qillah, kita akan sentuh tentang kathrah dan cara i'rab, termasuklah beza antara jamak dengan isim jamak. Jamak dan isim jamak. Jadi kalau kita sudahkan malam ni, kita speed pun mau pukul 12 kan, pakat malas semua. Ataupun saya tengok, saya syok seorang, sembang seorang-seorang. Ya. Kalau ada soalan, boleh tulis dekat chat nanti bahagian chatting ni. Dan nanti insyaAllah saya cuba jawab sama ada saya berikan penjelasan pada channel. Sahabat-sahabat yang melihat di apa ni, yang ada ikut serta di Facebook, mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang ada kat sini yang belum lagi ada dalam channel Bahasa Arab Mudah. Kalau boleh, sahabat-sahabat yang telah pun berada dalam channel Bahasa Arab Mudah, anda mohon supaya tinggalkan grup Telegram yang diskusi itu, supaya anda dapat tahu berapa lagi yang belum berpindah ke channel itu. Mungkin ada sahabat-sahabat yang masih kekal di dua-dua tempat tu. Anda masih lagi mengiklankan di grup Telegram tu sebab anda tak tahu berapa ramai yang dah pindah kat sana. Jadi sekali lagi mohon sahabat-sahabat yang telah pun masuk channel tu leftkan yang grup Telegram supaya anda tahu yang left tu ataupun yang masuk itu adalah mereka yang telah berpindah dan tidak ada dalam situ. Sebab anda tengok ada 700 lebih lagi. 700 lebih ni boleh jadi di channel kita ada 300 lebih. 700 lebih di grup, ada 300 lebih di Telegram, di channel tu. Jadi boleh jadi separuh semua tu memang asalnya daripada grup tu, atau boleh jadi dia baru masuk direct kepada channel tu. Jadi anda nak tahu, kalau dapat sahabat-sahabat mohon bantuan untuk lakukan perkara tersebutlah. Baik, ada soalan yang sekarang ni ada soalan apa ni? Okey, terima kasih. Ampun maaf, kadang-kadang masa saya terkejar dengan masa, tapi alhamdulillah Allah sempurnakan. Moga-moga apa yang kita pelajari ini tuan-tuan akan dapat faham. InsyaAllah, saya yakin, saya percaya bahawa orang yang belajar, tentulah sebab kesempatan itu lebih kan. Satu malam Ahad kalau dia follow, Ahad malam Isnin kalau dia follow, dan kalau malam-malam yang lain macam ni dia follow, insya-Allah pada program tahsil kalau dia follow, dia akan rasa lebih seronok, dia akan rasa nikmat belajar bahasa Arab pada malam program tahsil tu, sebab dia dah nampak overview tu, dia dah nampak gambaran, dia dah nampak. Sebab tu kalau orang yang tahu bahasa Arab atau dikuasai bahasa Arab, mahir bahasa Arab, dia akan seronok dengan bahasa Arab, sebab itulah mukjizat yang Allah SWT berikan kepada bahasa Arab. Bahasa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa Quran, bahasa sunnah, bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, sekian dahulu. Terima kasih kepada semua yang hadir, terima kasih kepada semua yang mendengar kita berkongsi ilmu. Kalau saya ada khilaf, katalah dalam cepat-cepat cakap tadi salah, perbetulkan saya insya-Allah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Lebih-lebih lagi saya seronok kalau saya sentiasa diperbaiki bersama, bukan syok-syok sendiri. Bukan syok sendiri-sendiri, kan? Baik, terima kasih kepada semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita jumpa dalam program tahsil insya-Allah. Sekian, terima kasih.